الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Pertamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tengah hari yang penuh barakah ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk sentiasa mendengar tazkirah, peringatan. Selagi mana peringatan itu membawa kita ke depan, ia adalah peringatan yang baik dan positif. Dan kalau seandainya peringatan itu menyebabkan kita tarik handbrake, kita berhenti daripada mengimarahkan muka bumi, kita berhenti daripada menjadikan muka bumi ini adalah milik Islam, pada masa itu kita kena bermuhasabah kembali. Kenapa kita berhenti daripada terus untuk menjadikan muka bumi ini lebih baik? Kita kena faham Allah Ta'ala menyuruh kepada umat Islam untuk menjadi pembantu agamanya. Seumpama Allah perintahkan kepada Nabi Isa, semoga ada pembantu yang bersama dengan dia. Falamma ahassa minhumul kufra, tak kala Nabi Isa rasa orang-orang ni sudah kufur kepada Allah Ta'ala, qala man ansari ilallah, dia pun berkata, siapa nak bantu agama Allah? Ayat ini memberikan satu penjelasan bahawa Islam, agama Allah Ta'ala ini, dia mesti ada pembantu dia. Dia tak boleh bergerak sendiri. Saya selalu kempen benda ini. Islam naik kerana ada pembawa dia. Tak kira mana-mana fahaman, dia akan naik apabila ada orang yang membawa dia. Tuan-tuan, agama yang salah pun, agama yang tak benar pun, tetapi ada pembawa dia, pasti agama itu akan berkembang dan berkembang. Kerana ada orang yang sanggup bertukuh lumur, bersusah payah untuk mengembangkan agama itu. Sebagai contoh, ada satu tempat, saya tak ingat di mana, di Iran tak salah saya, tapi saya terlupa tuan-tuan. Ada satu kelompok yang beragama dengan agama Zoroaster. Agama Zoroaster ni dia mirip agama Majusi, iaitu mereka menyembah api. Tetapi agama itu hampir pupus kerana tidak ada pengikut baru. Maka beberapa orang yang masih menganut agama itu, mereka bertungkus lumus nak pastikan agama ni hidup. Apa yang mereka buat? Ada beberapa family yang masih menganut agama itu, mereka suruh kahwin. Semoga nanti bila anak mereka lahir, anak mereka tetap beragama dengan agama Zoroaster itu. Dan mereka ada beberapa key person, beberapa orang termasuk ibu-ibu yang rajin pergi riki. Siapa lagi yang ada agama ini? Kita nak kempen macam mana supaya agama ini terus kekal, jangan mati. Tandanya agama itu akan mati bila tidak ada pembawanya.
Agama itu juga tidak akan maju bila tidak ada orang yang memajukan dia. Ini sunnah. In tansurullaha yansurkum. Itu syarat dia. Sebab itulah bila Nabi Isa sebut, qala man ansari ilallah, siapa nak bantu agama Allah, maka berkatalah qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Berkatalah hawariyun, kamilah yang akan membantu agama Allah. Ucapan ini ucapan hawariyun, ucapan yang sama juga disebut oleh Miqdad bin Amir ataupun Miqdad al-Aswad. Miqdad sebut benda yang sama bila Nabi tanya, macam mana kita ni, nak perang ke nak balik dalam peperangan Badar? Nabi tanya mereka, kita nak balik ke kita nak terus perang? Maka bangun Miqdad bin Aswad, dia pun kata, kami ni bukan macam kaum Musa yang berkata kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu dengan Tuhanmu berperang dan kami tunggu kemenangan di sini. Tapi kami, pergilah wahai Rasulullah, engkau berperang, kami akan bersama denganmu. Miqdad memberi confirm jaminan pada Nabi, agama ini ada pembawa dia. Miqdad bagi jaminan kepada Nabi, agama ini ada orang yang sanggup sacrifice untuk dia. Nak pastikan dia berada di atas muka bumi bukan sekadar agama, tapi sebagai suatu kuasa, sebagai suatu legacy, sebagai suatu perkara yang berkembang dan terus berkembang, menguasai bukan hanya spiritual tapi juga bernegara. Itu yang diberi jaminan oleh para sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. So kalau kita faham konsep ini, Islam tak cukup hanya sekadar menjadi Islam. Kalau faham konsep ini, kalau kita terus menjadi Islam tapi kita tidak ada suatu pembaharuan dalam agama, tidak ada may yujaddidu li hadzal din, siapa yang akan memperbaharui agama ini, tidak ada. Sedangkan Nabi kata ala kulli ra'si mi'ati sanah, bagi setiap 100 tahun Nabi kata akan ada kelompok may yujaddidu li hadzal din yang akan memperbaharui agama ini. Memperbaharui ini apa dia? Upgrade agama ini daripada kerosakan, upgrade agama ini daripada kesilapan dan kesalahan. Ini yang Nabi janji dalam hadis. Tapi persoalannya, adakah kita yang akan bangunkan kembali agama ni? Adakah kita akan biarkan Islam macam ni? Sebab hari ni kita lihat Islam seumpama kukuh, nampak macam kukuh, nampak macam hebat dan kuat. Tapi bila membabitkan soal di luar sana, orang boleh memperkotak-katikkan Islam senang ya. Senang. Kan semalam ke 2 hari lepas ni ada beberapa orang yang mengamuk dengan sebab ada 2 pengawal keselamatan yang belakang berbirat sebab kena pukul dengan bos katanya, dan diacukan pistol di kepala. Ni laporan polis yang dibuat laporan polis. Diacukan pistol di kepala, katanya sebab kes mereka berpuasa. Saya tak tahulah apa sebenarnya kes itu, tetapi seolah-olah nak bagi tahu orang sedang nak cuba cabar. Macam mana kalau kami buat kat Islam begini, apa tindakan? Alhamdulillah ada orang-orang yang bangun bertindak. Tetapi tindakan itu spontan. Tindakan itu tindakan sementara, tindakan jangka pendek. Apa maksud tindakan jangka pendek? Tindakan ini tidak akan memberikan kesan yang panjang, sebab kod mana pun kawan tadi tetap kena pergi cari kerja yang bukan juga orang Islam akan jadi bos dia. Maka reputation tu kemungkinan besar akan terjadi. Lepas ni akan jadi lagi orang menghina Islam pula. Orang kata kepada orang Islam juga. Kenapa? Selagi kita tak stand alone. Perjuangan saya hari ini adalah kita tak boleh tumpang orang lain. Walaupun hari ini kita masih menumpang orang lain, tetapi kita satu hari kena target bahawa kita nak berdiri sendiri. Ekonomi kita berdiri sendiri, makan minum kita berdiri sendiri, pekerjaan kita berdiri sendiri. Kita tak bergantung kepada orang tak Islam. Bahkan orang tak Islam kena bergantung kepada kita. Itu saya punya imajinasi yang saya yakin benda tu boleh buat. Kerana di depan saya ini adalah orang-orang yang ada potensi yang akan jawab seumpama mereka orang-orang di zaman Nabi Isa menjawab kepada Nabi Isa, nahnu ansari ilallah, kamilah yang akan membantu agama Allah.
Tak cukup duduk di masjid, tuan-tuan. Orang yang qa'idun tidak sama dengan orang yang mujahidun. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghaira ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah. Tak sama, kata Allah, orang-orang yang mereka itu duduk dan beriman. Mereka beriman tapi mereka duduk. Tidak sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi darjat orang-orang yang buat kerja ini, yang bergerak memajukan sesuatu. Kenapa, tuan-tuan? Kalau kita berada dalam masjid tapi di luar sana kekuatan tidak berada di tangan kita, bila-bila masa saja benda ini boleh dirosakkan kembali. Hari ini kita menghadapi beberapa risiko. Dulu kita kata risiko kita adalah ekonomi. Ya, kita tak menguasai ekonomi. Ada satu buku, tuan-tuan, ditulis namanya 80-20 Principle. Buku tu cerita pasal Pareto punya konsep. 20-80. 20% manusia menguasai 80% nilai. 20% kelompok menguasai 80% ekonomi. Buku tu seorang penulis, dia sebut nama Malaysia buku tu. Dia kata cuba tengok dua negara di Asia Tenggara. Satunya bernama Indonesia. Penduduk Indonesia, orang Cina tak ramai. Mereka lebih kurang hanyalah 20 ataupun 10% saja. Tetapi mereka memiliki kekayaan 90% negara Indonesia. Tak apa lagi, ingat dia berhenti contoh dekat tu. Dia pun sambung lagi, sama dengan Malaysia. Chinese di Malaysia hanyalah sebahagian kecil daripada jumlah rakyat tempatan. Tetapi jumlah mereka menguasai ekonomi adalah 80% penguasaan mereka. Walaupun mereka berkonsepkan hanya 20% orang saja. Nak tunjuk kepada kita apa? Ini yang sudah terjadi lama. Buku tu pun dah tulis lama. Cerita pasal berkenaan dengan orang Islam di tanah air kita tidak menguasai ekonomi. Kita pun berbangga. Kita kata apa? Tak apa ustaz, ekonomi memang kita terlepas. Tapi politik kita stabil. Oh, itu dulu. Long time ago, tuan-tuan. Tetapi sekarang itu pun sudah tergugat. Saya cadangkan tuan-tuan buka balik cerita tentang Fiji. Fiji ini bukan Fuji, tuan-tuan. Fiji, sebuah negara, tuan-tuan. Fiji kedudukannya sama dengan macam kita. Mereka juga ada imigran yang datang membentuk negara. Fiji macam mana kita di bawah penjajahan Inggeris. Bila Inggeris menjajah macam biasa. Bila Inggeris nak buat suatu perusahaan, nak buat lombong biji, nak buat perladangan, dia tahu orang tempatan tak boleh bagi kerja sama kepada dia. Apa yang dibuat? Ambil orang-orang luar untuk masuk ke dalam negara. Macam kita, diambil orang-orang Cina, diambil juga orang-orang India. Di Fiji sama, diambil orang-orang India bagi membantu ekonomi dan yang dibuat oleh Inggeris pada masa itu. Tuan-tuan, lama kelamaan mula-mula membawa masuk imigran ni sikit-sikit. Tuan-tuan, sikit-sikit ni dia lama-lama jadi bukit, tuan-tuan. Kan, qalilan fasara jabalan, kata bahasa Arab tapi perpatah Melayu, tuan-tuan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit, tuan-tuan. Asal bawa sikit-sikit daripada Fiji, tuan-tuan, dah bawa lama-lama warga tempatan jadi minoriti, warga India menjadi majoriti yang tinggal di Fiji, tuan-tuan. Maka orang tempatan pun susah hati kerana mereka orang tempatan pribumi, tapi warga tempatan lebih sikit daripada orang-orang imigran, tuan-tuan. Bila diberikan kemerdekaan tahun 70-an, maka agak balance sikit. 60% adalah warga tempatan, 40% adalah orang India tetapi berstatus rakyat Fiji. Maka bila jadi demikian, tuan-tuan, maka orang-orang yang berbangsa India tetapi merupakan warga negara Fiji yang sudah tinggal di situ. Sebab bila dah Inggeris keluar, diberikan kemerdekaan, tak silap saya Fiji merdeka pada tahun 1970. Bila diberikan kemerdekaan kepada Fiji, maka orang-orang India ini tak mau balik. Sama macam tempat kita. Alasannya sama, iaitu tidak ada wang untuk pulang ke negara sendiri. Sebab datang dulu free, nak balik tiket tak ada, tuan-tuan. Maka akibat itu diberikan warga negara, duduk di negara Fiji. Sama konsep macam negara kita. Maka diberikan, dibenar menjadi warga negara, hak sama rata. Hingga boleh menubuhkan
parti politik dan boleh bertanding pilihan raya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, sejak beberapa kali di negara Fiji, Perdana Menterinya ataupun Presidennya ataupun orang yang menjadi ketua negaranya adalah orang India. Kenapa orang India ini menjadi ketua negara? Sebab bila parti-parti politik bertanding, parti politik tempatan sangat banyak berkhilaf, bergaduh sama-sama mereka, maka datanglah parti politik Fiji yang berbangsa India. Mereka hanya ada satu parti, walaupun jumlah mereka 40%, tapi mereka unite, mereka tak berpecah. Mereka tahu cabaran mereka mesti menguasai Fiji. Maka berlakulah election. Bila berlaku pilihan raya, orang India yang bersatu ini walaupun 40%, tetapi warga tempatan 60%, jumlah mereka kerana parti mereka berbeza, maka parti yang berbangsa India ini menang dan Fiji terpaksa melantik orang yang bukan non-bumi menjadi penguasa. Nampak tak tuan-tuan? Kalau kita sekadar berada di masjid, tidak buat movement, duduk membiarkan, hanya zikrullah, balik dengan zikir, tidak buat apa-apa, tidak menjadi hawariyun. Hawariyun ini bukan hawak. Hawariyun ini adalah yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak terjadi, apa akan jadi kepada kita suatu masa nanti? Sekarang kita masih happy, boleh berzikir, boleh memunajat pada Allah, boleh minta doa. Tapi adakah anak cucu kita nanti bernasib baik macam kita, boleh berada di rumah Allah kalau kita tak buat sesuatu, sama ada dari segi ekonomi? Hari ini fikir-fikirlah tuan-tuan, kalau startup sebuah syarikat kecil pun tak apa dah, kerana bila small business dia ada 3-4 pekerja. 3-4 pekerja itu membuka ruang pekerjaan kepada anak-anak Islam kita. Semoga bila dia bekerja di company kita, dia boleh solat mudah, dia boleh beribadah mudah. Kita kata untuk bulan puasa ni jangan kerja banyak sangat, pukul 4 dah boleh balik untuk buka puasa. Tuan-tuan, kita dah buka ruang pekerjaan. Tuan Haji Ismail, walaupun dia terlibat dengan masjid, dia buka kedai makan. Saya kempen ni sebab apa? Nak makan free, tuan-tuan. Bila dia buka kedai makan, tuan-tuan, di luar sana, ramai orang datang makan dan happy. Tapi tahukah apa yang dia buat? Dia menyediakan ruang pekerjaan kepada orang-orang yang nak bekerja. Sudah tentu mereka yang mari bekerja terpaksa patuh kepada syariat, kena memakai tudung. Ini kawasan masjid, jangan menjual benda-benda tak penting. Dan itu menyebabkan harmoni, kerana orang-orang yang perlukan kerja dah boleh bekerja dengan majikan Muslim yang dia pula beriman pada Allah, telah menyelamatkan periuk nasi orang lain. Lama kelamaan dia ada income, dia pula akan keluarkan zakat untuk menguatkan semula Islam. Itulah maksudnya, tuan-tuan. Ini bukan main-main, tuan-tuan. Ini adalah jihad, ini adalah perjuangan, ini adalah startup. Orang Islam kena kembali kepada startup. Saya buka balik buku, tuan-tuan, The Nation Startup. Buku The Nation Startup ni tentang macam mana Israel startup negara dia. Buku tu memang cerita pasal Israel. Kenapa saya baca buku tu? Sebab orang musuh Yahudi. Tapi saya nak kaji macam mana Yahudi boleh hebat dan kuat. Kita kata Yahudi hebat sebab Amerika bantu. Tuan-tuan, apabila ditubuhkan negara Israel, Yahudi pergi ke sana sehelai sepinggang, tidak ada dana. Orang ramai tidak mau bantu. Mana-mana negara tidak mau engage dengan Israel. Yang paling teruknya, tempat yang mereka pergi itu adalah tanah kering kontang, tidak ada sumber apa-apa. Mereka ditolak oleh orang ramai. Kita dah ingat daripada disokong sekarang, tapi awal-awal dulu mereka ditolak oleh semua bangsa. Islam pun tak suka, Kristian pun tak suka pada mereka. Mana-mana negara bila jumpa orang Yahudi, diludah Yahudi ini, tuan-tuan. Itu awal. Apa mereka buat? Mereka buat startup. Tanah air mereka kering kontang, sumber tak ada. Kita masih ada getah, kita masih ada pertanian, kita masih ada padi, kita masih ada banyak perkara. Mereka tidak ada sebarang sumber. Tanah air mereka adalah kering kontang. Tempat yang mereka beli adalah tempat yang kalau buat negara tidak ada hasil. Pertama. Kedua, mereka tidak ada connection. Tak ada negara nak connect dengan mereka. Ketiga, mereka tidak ada sokongan dan bantuan daripada mana-mana orang. Habis apa mereka buat? Mereka mulakan dengan startup. Mereka kata apa?
kita, bangsa Yahudi yang telah dilaknat, dimaki hamun, dicaci maki oleh ramai orang kepada kita. Tuan-tuan kena ingat, Yahudi sebelum bina negara Israel dan hebat macam sekarang, mereka adalah bangsa terlaknat. Semua orang hina mereka. Siapa-siapa pernah jumpa Yahudi di zaman sebelum mereka maju, orang akan ludah kepada Yahudi. Itu sebab dah hidup lama dalam penghinaan. Apa mereka buat? Mereka kata, kita kena bangun, start up balik kekuatan kita. Jangan serah kepada orang lain. Kita kena bangunkan apa yang kita ada. Apa yang mereka ada? Satu saja mereka ada. Mereka ada sumber manusia. Maka sumber manusia inilah yang membuat kepakaran. Mereka bangunkan kepakaran mereka. Mereka beli kapal-kapal murah, kapal terbang murah, buat balik ke Israel. Pada masa itu tak ada siapa nak jual kapal baru. Mereka beli kapal yang sudah rosak. Mereka cari pakar-pakar yang boleh, pakar-pakar enjin yang reti tentang engineer. Mereka buat proses sampai kapal terbang yang asalnya buruk boleh diterbangkan oleh orang-orang Israel. Mereka start up company-company hebat. Semoga tanpa sumber pun orang akan berharap kepada Israel. Hari ini tuan-tuan, buku itu membuktikan apa dia? Nation startup yang dibuat oleh Yahudi tadi menjadikan negara mereka semua orang perlu. Siapa tak perlukan Israel hari ini? Intel perlukan mereka, tuan-tuan. Komputer perlukan mereka. Teknologi perlukan mereka. Waste dibuat di sana, tuan-tuan. Kenapa kita tak boleh? Adakah lemah sangat bangsa kita yang selama ini kita berjuang? Kita kata, kita ini wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu rasa hina, jangan kamu sedih. Wa antumul a'laun. Kita dibaca ayat ini, ustaz-ustaz kita baca untuk bangunkan ummah. Nampak? Bulan puasa ni semangat, tuan-tuan. Walaupun tak boleh minum air lah. Kham. Maka inilah tugas kita dengar tazkirah. Bukan masuk dibuai, dengar balik tak buat apa. Memang kita seronok, anak kita pun hidup. Tapi percaya tak, 20 tahun lagi kalau ini terjadi, anak kita akan mengesok keluar daripada tanah di tengah-tengah Kuala Lumpur ni, tuan-tuan. Tak mengesok macam mana? Saya baru ni ada problem. Rumah isteri kedua saya, tuan rumah nak ambil balik. Saya tak sempat beli rumah zaman rumah murah itu. Sekarang rumah tu nak dijual harga 720,000. Tuan-tuan, harga rumah naik, duit kuliah tak naik, tuan-tuan. Terfaham tak? Nak cerita bahawa kalau saya terus macam ni, tak buat sesuatu, tak buat Islam bagi naik, percaya tak, saya pun tak akan relevan duduk tengah Kuala Lumpur. Apa jadi pada saya? Saya akan mengesok keluar pelan-pelan, pindah balik kampung. Dah berapa ramai orang-orang hebat dulu berjuang, takbir kuat, hebat. Dengar Islam dihina, dikutuk, dia bangun memberontak. Dia kata, ha anadha, aku boleh mati demi Islam. Hari ini dia tak tunggu mati. Dia sudah berpindah keluar daripada Kuala Lumpur, balik ke kampung. Bila tanya kenapa balik, tak boleh sebab ustaz, Kuala Lumpur lah mahal. Adakah nak biar keadaan ini jadi? Kita nak pertahankan maruah kita di sini. Jangan sampai orang nampak teruknya orang Islam. Mereka kuat berzikir, sembahyang mereka kuat. Kalau tengok mereka solat, bengkak daya mereka. Tapi mereka tak ada satu usaha pun untuk menguatkan, memajukan dan mempertahankan apa yang mereka ada. Kalau pertahan pun tak mampu, macam mana nak upgrade jadi lagi hebat, tuan-tuan? Jadi, ini saya punya matlamat, tuan-tuan. Sebab tu tazkirah saya berbeza pada orang lain. Saya tak kempen. Banyak orang tanya soalan remeh-temeh. Saya kira soalan tu tepi dululah, ustaz. Kalau saya menikah dua sekarang sesuai tak? Menikah nak menikah. Ustaz, saya nak tanya sikit ni. Kalau saya puasa tadi, tiba-tiba tertelan air liur, batal tak puasa? Allah, janganlah tanya soalan tu. Tuan, ustaz, saya ni ada fidyah puasa, tuan lepas tak qada lagi. Nak kena qada ke? Lah qada lah. Benda-benda remeh-temeh ini yang agama kata berbentuk peribadi, tak payah kita bincang lebih jauh. Apa perkara utama sekarang? Saya ulang balik, ada satu cerita kalau kita salah faham. Seorang laki-laki datang bertanya ulama tentang darah nyamuk. Dia datang daripada Iraq. Bila dia mari tanya darah nyamuk, dia terlampau penting, concern dia pasal darah nyamuk. Sebab setiap kali dia solat, nyamuk ada dia tampar, darah nyamuk terlekat di bajunya dan di anggotanya. Bila dia ada darah nyamuk, dia fikir, apa hukum darah nyamuk ni? Apa hukum darah nyamuk? Batal tak sembahyang aku ni? Kalau aku sembahyang sah tak? Dia fikir tu betul tak? Betul.
Tapi oleh kerana di zaman itu masih berfikir demikian, masih berkata demikian, zaman itu di tempatnya bukan darah nyamuk sedang ditumpahkan karena ditampar oleh orang ramai, tetapi darah cucunda Rasulullah sedang ditumpahkan di Iraq. Ada seorang cucu Nabi yang dibunuh di Iraq oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Cucu Nabi mati di situ kerana mempertahankan akidah. Ketika cucu Rasulullah mati dan darahnya mengalir, laki-laki tadi tak sibuk membicarakan darah cucu Rasulullah. Yang dia sibuk darah nyamuk yang kena di tubuh badan dia. Dia datang tanya ulama tadi. Ulama ni kata, kalau dia boleh cakap Perak, apa kehai kamu? Udah darah Rasul, cucu Rasulullah meninggal, kena bunuh. Kamu boleh nanya soalan ni? Tuan-tuan, nak menunjukkan pada kita, adakah kita masih berbicara tentang benda itu? Sedangkan tanah air kita diambil oleh orang lain. Kuasa politik kita digrade pelan-pelan. Orang Kedah panggil grade, tuan-tuan. Digrade pelan-pelan, tuan-tuan. Tetapi kita do nothing. Hanya selesa dengan rumah Allah. Hanya rasa kagum dengan hari ini kita pencapaian umat Islam hebat. Tetapi tahukah 20 tahun lagi apa jadi pada kita? Jom kita buat startup kembali. Kalau kita rasa Yahudi tak boleh pakai dalam semua bab, tapi dalam bab startup, Yahudi startup kembali. Tuan-tuan yang ada kualiti untuk keluar daripada bekerja dengan orang, buatlah sesuatu. Tuan-tuan yang ada kemampuan untuk cipta peluang, buatlah sesuatu. Tuan-tuan yang keluar daripada rumah Allah Ta'ala ini, berjanjilah depan pintu masjid macam sahabat berjanji. Ada seorang sahabat bila menunaikan solat, bila dibaca ayat wa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard, bila dah selesai solat, fantashiru fil ard, dia berhenti depan pintu masjid. Dia kata, ya Allah, bantulah aku untuk aku menguruskan dunia di luar sana dengan pertolonganmu ya Allah. Berapa ramai yang ada cita-cita nak menguruskan kembali dunia ini, jangan biar berada di tangan orang lain, tuan-tuan. Kalau itu kita ada, insya-Allah kita akan menjadi insan terbaik, terhebat, yang orang tak boleh perkotak-katik kita. Saya berjanji pada diri saya tak akan mati melainkan saya nak melihat Islam kembali kuat. Saya tak akan biarkan seinci pun muka bumi ini diambil oleh orang lain, sama ada secara sedar ataupun tidak sedar. Saya berjanji pada diri saya, siapa bersama dengan saya untuk kita buat perkara ini, biar Islam naik, tuan-tuan, kita pakat sama-sama sampai menjadi kekuatan Islam semula, insya-Allah. Kalau itu tuan-tuan nak, maka kita lakukan bersama-sama. Siru ala barakatillah, berjalanlah, semoga Islam kembali hebat dan kuat semula, insya-Allah. Saya berhenti kat dulu, insya-Allah. Salah silap terkasar bahasa, terlajak bicara, mudah-mudahan Allah bagi kerahmatan kepada kita. Cukup sekadar itu, insya-Allah. Di belakang sana, tuan-tuan, nanti ada satu tabung untuk kami telah set up satu program yang kita nak buat apps, tuan-tuan. Application untuk kumpulkan ustaz-ustaz yang berkualiti, berfikrah jelas, duduk dalam tu untuk bagi pengisian. Sebab tak ramai orang boleh hadir tazkirah awal. Tak ramai orang boleh datang tazkirah awal, tapi mereka boleh akses ustaz-ustaz kita melalui apps tadi. Apa nama apps tu kemudian, tapi apps tu lebih pada konsep untuk orang mendengar agama di setiap tempat. Kita bawa ustaz ke poket anda. Kita bawa ustaz yang berkualiti untuk bagi semangat hari-hari. Maka tu target kami. Apps ni baru dalam pembikinan awal. Kita baru start buat, kita baru start untuk set up. InsyaAllah lagi 6 bulan akan siap. Jangan tanya ustaz dah siap belum? Tak siap lagi. Kita baru start nak buat. So kita perlukan dana yang banyak. Kalau tuan-tuan nak dakwah ini berkembang, sekurang-kurangnya kita kumpulkan ustaz yang betul untuk menggerakkan lagi ramai manusia. Tak memadai dengan saya. Tuan-tuan kata, buat apa app ustaz? Dah ada YouTube, dah ada Facebook. Facebook ni distraction banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tengok video ustaz ceramah, bawah tu ada Nelofa sedang peluk ris, ganggu, tuan-tuan. Jadi kita tak nak gangguan-gangguan tu. Kita nak orang buka apps ini menyebabkan agama dia bertambah, iman dia bertambah. Dia tahu nak buat apa. Yang paling mustahak, dia boleh berkomunikasi dengan ustaz. Bagaimana ustaz saya buat kerja ni, apa ustaz punya cadangan dan dorongan ustaz. Dia boleh berkomunikasi. InsyaAllah bila app tu siap nanti, boleh berkomunikasi. Saya tak ada duit, saya cuma ada sumber dan tenaga, saya cuma ada kekuatan nak buat. Saya perlukan bantuan tuan-tuan untuk memberikan sumbangan itu, insyaAllah. Siapa nak bagi sumbangan, ada tabung di belakang sana. Siapa tak buat duit, boleh tuan-tuan scan QR Maybank, tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan nak tahu
Ada satu QR yang kita boleh scan tu, nak tengok sumbangan tu apa, tuan-tuan boleh bagi, insya-Allah. Tuan-tuan bagi sumbangan, nanti bila siap app itu saya akan ajak tuan-tuan download dan mari bersama untuk bantu agama, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.